Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Tolong share tu nanti apa tu PDF. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah pilih kita pada pagi ni, minggu terakhir bulan Rejab. Kita dah nak masuk bulan Syaban, insya-Allah. Kelas kita berikutnya pada minggu depan kita dah masuk bulan Syaban. Jadi sebelum masuk bulan Syaban ni kita ingatkan diri kita untuk berniat bulan Syaban ni aku nak banyak selawat pada Nabi SAW. Sebab bulan Syaban dipanggil sebagai bulan selawat, untuk kita menambahkan rasa cinta kita pada baginda sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Dan adalah beberapa sebab yang lain lagi, nanti insya-Allah kita bincang minggu depan lah. Saya sekarang ni berada depan bangunan forensik Universiti Melayu PPUM. Jadi bila tengok handphone ni, nampak satu signboard pendaftaran mayat. Jadi dia memang sangat, kita kata apa, mengingatkan kepada kematian kan. Jadi memang ada siap sebut tulis gitu, pendaftaran mayat. Nampak handphone ni betul-betul nampak signboard tu. Jadi subhanallah, Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita. Dan apa saja yang berada di sekeliling kita, apa sentiasa kita ambil pengajaran dan iktibar. Apa pun yang ada sekeliling kita, tak mesti nampak perkataan mayat saja, kan? Nampak apa pun, biar kita ingatkan diri kita tentang akhirat, insyaAllah. Okay, so hari ini kita akan sambung hadis seterusnya daripada bab Al-Mujahadah, berusaha bersungguh-sungguh dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kita dah bincangkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujahadah baginda. Khususnya sebelum daripada ini kita ada bacakan tentang solat baginda sampai bengkak kaki. Lepas tu cerita tentang 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, kan. Jadi seterusnya hadis yang ke-6, bisanadin muttasilin anil Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Qala as-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Rawahu Muslim. Hadis ni agak popular, biasa kita dengar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dan pada kesemuanya kebaikan. Maknanya dua-dua baik. Berusahalah untuk mendapatkan apa yang memberi manfaat kepada engkau dan mintalah tolong dengan Allah. Janganlah engkau lemah. Dan apabila menimpa engkau sesuatu, maka jangan katakan, kalaulah aku melakukan demikian, maka jadilah begitu begini. Akan tetapi katakanlah Allah Ta'ala telah mentakdirkan apa yang dia kehendaki dia lakukan, kerana sesungguhnya perkataan kalau membuka amal syaitan. Okay. So kita tengok hadis ni, pertama sekali bila disebutkan al-mu'minul qawi, orang yang beriman yang kuat, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dengan kuat kat sini bukan semata-mata kuat badan, tetapi kekuatan jiwa dan keazaman yang kuat, tekad yang kuat, yang mana dia boleh melakukan ibadat-ibadat, haji, puasa, amar ma'ruf, nahi mungkar dan sebagainya. Sebab ada orang guna hadis ni untuk ajak semua orang pergi gym, kan? Jadi sebenarnya hadis ni kalau kita perhatikan betul-betul, tengok dalam konteks keseluruhan hadis, ia menunjukkan bahawasanya Nabi SAW menunjukkan qawi dekat sini, kuat dekat sini ni bukan semata-mata kuat fizikal. Kuat fizikal mungkin termasuklah juga, bukanlah tak termasuk. Sebab tanpa kekuatan fizikal pun susahlah nak buat amalan-amalan yang memerlukan kepada kekuatan tadi tu. Tetapi juga kalau kuat fizikal saja tak cukup. Kekuatan fizikal kena ada juga kekuatan jiwa. Barulah boleh buat semua benda tu. Betul lah macam ibadat haji. Ibadat haji memang memerlukan kepada kekuatan fizikal. Tapi kekuatan fizikal semata-mata tak cukup juga nak buat haji. Contohnya macam tu. Dan puasa. Puasa perlukan kekuatan fizikal. Tapi berapa ramai orang yang kuat fizikal dia tapi tak puasa. Kan? Amar ma'ruf, nahi mungkar pun macam tu juga. Dan berapa ramai orang yang ada kekuatan fizikal tapi tak mampu melakukan. Jadi kekuatan kat sini ni maksudkan dalam hadis ni adalah kedua-duanya sekali kuat. Kuat fizikal, kuat juga jiwa. Macam juga orang kata apa, bangun subuh kan. Kata apa, selimut yang tutup badan kita waktu subuh itulah barang paling berat kat dunia. Orang kata kan. Jadi maknanya kalau dia boleh angkat berat berapa kilo sekalipun dia boleh angkat, tapi belum tentu boleh angkat selimut waktu subuh. Kan? Lagi berat lagi daripada besi yang diangkat kat gym tu. Jadi itu dipanggil kekuatan yang dimaksudkan kat sini. So al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Inilah yang dimaksudkan. Sebab kalau kuat fizikal semata-mata lebih Allah Ta'ala suka, lebih Allah Ta'ala cinta, ramailah orang-orang yang lawan je perintah Allah Ta'ala tapi dia kuat kan fizikal dia. Jadi ada perkataan al-mu'min dekat depan tu, orang yang betul-betul beriman, bukan semata-mata Muslim. Okay. So itu part yang pertama. Tapi wa fi kullin khair, tapi pada kedua-duanya baik. Maknanya baik. Kalaupun dia lemah, dia tak larat, dia lembik, tetap juga dapat kebaikan selagi mana dia seorang mukmin. Walaupun dia tak larat. Sebab hadis ni sebenarnya Nabi SAW tunjukkan juga. Sebab mungkin ada yang kata, habis tu kalau saya macam mana, saya lemah, fizikal dah tak larat, kan? Jiwa pun dah tak berapa nak mampu. Contohnya lah, bukanlah jiwa tak mampu macam mana, tapi ialah tak larat, lembik, kan? Jadi tak ada kebaikan kepada saya. Jadi wa fi kullin khair. Pada kedua-dua tu ada kebaikannya. Kemudiannya ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Ini mujahadah. Dan berusaha sedaya upaya. Buat sedaya upaya untuk dapatkan apa yang memberi manfaat kepada engkau. Ma yanfa'uk. Kalau kita perhatikan, kalau ingat dulu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pernah syarahkan, dia kata yang dimaksudkan dengan ma yanfa'uka dekat sini, apa yang memberi manfaat kepada engkau, maksudnya adalah manfaat akhirat. Sebab manfaat bila disebutkan oleh Nabi SAW bukan manfaat dunia. Sebab manfaat dunia tu dia
dia terlalu sementara. Dia manfaat yang akan hilang. Manfaat daripada makan contohnya kan. Dia ada manfaat, bukan tak ada manfaat, tapi manfaat tu akan hilang. Manfaat tu dia tak lama. Manfaat apa pun, katalah kita ada kenderaan kita punya manfaat dia tak kekal, kan? Kita ada rumah kita punya manfaat tak kekal. Kita ada baju kita punya manfaat pun tak kekal. Tapi manfaat yang sebenar-benar kekal adalah manfaat akhirat. Jadi kalau berusaha bersungguh-sungguh atas apa yang memberi manfaat kepada engkau, maksudnya manfaat akhirat. Sebab itu dah yang sebenar-benar manfaat. Yang manfaat yang kita kata betul-betul solid, yang kita kata ya, itulah dia manfaat. Sebab kalau benda tu sekejap saja, susah juga kita nak kata dia bermanfaat, kan? Jadi itu yang dimaksudkan dengan perkataan ni, ihris ala ma yanfa'uka. Pasal kita sekarang ni selalu kita berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat perkara duniawi, kan? Kerja siang malam. Tadi saya duduk dalam traffic jam, kan? Saya keluar rumah tadi lepas main subuh 6.30. So 6.30 sampai sini pukul 8, 1 jam setengah. Tak apalah. Tapi bila tengok orang lain, saya sekali-sekala tak apalah. Tengok orang lain duduk dalam kereta lain, kan, kereta banyak sangat kereta semua. Lepas tu fikir, dia orang ni kan tiap hari menghadap jam macam ni, kan. Tiap hari 1.5 jam duduk dalam jam, pergi 1.5 jam balik. Tu kalau 1.5 jam, mungkin boleh jadi 2 jam, mungkin boleh jadi 3 jam. Duduk dalam macam tu, kan. Dengarlah celoteh-celoteh dekat DJ apa radio yang buat kelakar macam-macam, kan. Bekas menteri pun dah jadi DJ sekarang, kan. Jadi maknanya senang ceritanya, kita berusaha bersungguh-sungguh. Usaha kita tu dahsyat, kan, untuk dapatkan manfaat dunia. Manfaat dunia tu memang kita berusaha dahsyat sangat. Usaha sungguh lah tu. Sanggup duduk berjam-jam, kan, untuk dapatkan manfaat dunia. Bukan salah, kan. Mudah-mudahan dapat pahala semua tu. Tapi make sure lah dia dapat manfaat akhirat juga. Kalau tidak rugi, kan, kita dapat manfaat dunia, tak dapat manfaat akhirat. Kemudiannya wasta'in billahi wala ta'jiz. Minta tolong pada Allah dan jangan lemah. La ta'jiz. La ta'jiz kat sini, janganlah jadi kurang dalam meminta pada Allah SWT. Jangan rasa lemah. Jangan sampai rasa macam dah minta, aku dah minta dah, tapi tak dapat pun. Jadi kita pun dah nak give up, kan. Wala ta'jiz. Jangan rasa lemah. Minta pada Allah, jangan rasa lemah. Minta pada Allah, kena minta lagi. Usaha untuk minta tu terus berterusan. Jangan lemah, jangan putus asa. Wala ta'jiz kat sini lebih kepada jangan berputus asa daripada minta pada Allah Ta'ala. Jangan rasa lemah, katalah tak ada dah, aku dah minta banyak kali dah, Allah Ta'ala tak bagi pun. Macam mana? Kan lemah lah tu maknanya. Lemah, lembik dah. Kata, terus minta pada Allah. Wasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Dan satu lagi sudut adalah, bila kita minta tolong dengan Allah, itu juga sumber kekuatan kita. Sebab kita tahu Allah Ta'ala maha kuat. Kalau kita harapkan kekuatan fizikal kita, mungkin kita tak mampu. Tapi bila kita minta tolong pada Allah, maka kita yakin Allah yang maha kuat akan membantu aku. Jadi kita akan bangun semula. Kalau kita fikirkan kelemahan diri kita, memang kita tak mampu nak bangun pun. Kan? Sebab apa? Sebab ialah kita ni maha lemah. Kita terlalu lemah. Tapi bila kita minta tolong dengan Allah, kita akan jadi kuat. Sebab kita tahu Allah Ta'ala maha berkuasa, maha kuat untuk menjadikan kita bangun semula, kan? Kuat semula. Itu semua kan kerja Allah Ta'ala ataupun kuasa Allah Ta'ala yang sangat senang bagi Allah Ta'ala. Mudah sangat bagi Allah Ta'ala nak bagi kita kuat. So jangan rasa lemah. Kita kadang-kadang ditimpa apa-apa ujian, kan, kita terduduk. Sampai disebutkan apabila engkau terduduk, itu kan tempat yang paling bagus, posture yang terbaik untuk terus engkau tunduk sujud. Sujud kepada Allah SWT. Minta pada Allah, waktu tu senang untuk kita bangkit semula. Waktu tu insya-Allah kita akan lebih kuat. Wala ta'jiz. Jangan rasa lemah. Minta pada Allah. Sebab Allah yang bagi kekuatan. Waktu tu kita lebih confident lah. Confident. Kadang kita jadi hilang confident bila ditimpa ujian, kan. Kita akan lebih confident bila kita ingat
Allah Ta'ala jualah yang akan bantu kita. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau ditimpa musibah apa-apa pun, jangan kata kalaulah macam ni, kalaulah macam ni. Nanti tak adalah jadi macam ni. Jadi macam tu kan. Contoh kita bila kita diuji tu kan, kita diuji kadang-kadang sama ada kita minta tolong pada Allah ataupun kita asyik regret tak habis kan. Bila kita regret ni, isu dia sebenarnya sekarang ni. Kita regret, kita kata, aku tak sepatutnya buat gitulah. Kalau aku buat lain kan tak jadi macam ni. Kalau aku tak konang kanan kan tadi bagus, tak jadi macam ni. Silap lah aku pergi makan yang tu yang sakit perut tu. Kalau lah aku tak makan tu kan tak sakit perut. Contohnya kan. Kalaulah aku kalau lah ada je kalau kan. Itu baru simple je saya bagi contoh dia. Kadang-kadang dalam hidup ni macam-macam lagi. Kalaulah aku tak kahwin dengan dia kan bagus. Kalaulah aku tak ambil kerja ni kan bagus. Kalau aku tak beli rumah macam tu kan bagus. Dia kan besar-besar lagi kan. Dia kalaulah aku tak habiskan masa untuk dia ni kan bagus. Macam-macam kan. Jadi dia kalau. Jadi benda macam ni apa disebutkan oleh Nabi SAW, jangan cakap macam tu. Jangan cakap kalau benda dah lepas. Jangan asyik dwell on our past tu. Jangan. Move forward. Kan? Move on. Apa dia? Walakin kul qaddarallah. Katakanlah Allah dah takdirkan dah. Allah dah takdirkan dah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang dia kehendaki dia akan buat. So tak usahlah kita asyik fikir macam tu. Sebab apa yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah akan buat. Dah, benda tu kan dah berlaku. Banyak Allah dah buat. Benda yang tahun lepas, benda yang 2 tahun lepas, benda yang 10 tahun lepas, semua tu dah berlaku. Tak usah duk masih lagi fikirkan tentang yang lepas-lepas. Fa innal law taftahu amal syaitan. Kerana sesungguhnya asyik bercakap kalau itu akan membuka kerja syaitan. Buka kerja syaitan ni disebutkan oleh para ulama, maksudnya akan berlakulah was-was. Kerja syaitan ni, syaitan akan bisik pada kita. Bisik apa pada kita? Dia akan bisik pada kita supaya kita akan rasa lemah, kita akan rugi. Bisikkan syaitan pada kita, dia akan suruh kita tidak percaya pada takdir Allah. Lemahnya iman kita pada qada dan qadar Allah Ta'ala. Jadi ini kerja syaitan. Jadi bila kita asyik cakap kalau tu, syaitan memang jadi ada pintu untuk dia. Kita tengah buka pintu untuk dia masuk dalam hati kita. Dan waktu tu takdir Allah Ta'ala apa semua kita dah lupa dah. So cara dia sebut je qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala dah takdirkan, apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah kehendaki, dia akan lakukan. Wa ma syaa fa'al. Bukan dia akan lakukan, dia dah lakukan. Kan? Jadi apa yang berlaku ni semuanya takdir. Kan? Ayat tu kan. Ayat ni kadang-kadang orang tak suka dengar. Kan? Dah takdir dah. Kau senang je nak salahkan takdir. No, it's not salahkan takdir. Kan? Kita memang kena muhasabah supaya yang ke depan kita tak melakukan kesalahan yang sama. Kan dalam hadis Nabi SAW, orang yang beriman tu tak masuk dalam lubang yang sama 2 kali kan. Jadi betul lah kenalah muhasabah supaya tak masuk lubang yang sama 2 kali. Tapi bukan bermakna sampai kita lupa ini semua telah takdir. Jadi perkataan ini semua takdir tu betul. Jadi jangan pula kita marah bila kata ini semua takdir. Cuba jangan jadikan takdir itu untuk mengelak diri daripada belajar daripada kesilapan. Jadi kita kena belajar daripada kesilapan. Biasa orang bagi analogi apa dia? Kita kalau memandu, tengok ke depan kan. Pandang ke depan selalu. Jangan asyik pandang belakang. Tapi sekali-sekala kena pandang belakang. Cermin pandang belakang ni dibuat kecil supaya kita tengok sekali-sekala. Bukan tengok jalan memanjang. Saya kalau tengok kat cermin pandang belakang, nampaklah akak polis, abang polis ni kat belakang. Jadi sekali-sekala tengok dia orang tak apalah. Janganlah asyik tengok jalan memanjangnya. Polis-polis ni pakai songkok. Okey. Alright. Seterusnya. Yang ke hadis yang seterusnya. Hadis as-sabi' qal as-sabi'u anhu
anhu, maksudnya daripada Abi Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Okey, bahawa Rasulullah SAW bersabda, hujibatin nar, terhijab api neraka itu dengan syahwat, wa hujibatil jannah bil makarih, dan terhijabnya syurga itu dengan al makarih, benda-benda yang tak disukai. Wa fi riwayati Muslim huffat badal hujibat wa huwa bimakna ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Dalam satu riwayat lagi gunakan perkataan huffat dengan makna yang sama, iaitu antaranya dengan satu lagi adalah hijab ini, dan apabila dilakukan maka masuklah melalui hijab itu. Hijab ni maksudnya ada perantara, kan? Ada perantara. So perantara ni macam kita kata tirai, macam langsir, macam tu. Itu dipanggil hijab juga. Hijab ni bukan tudung aja. Jadi yang dimaksudkan dengan terhijab dengan api neraka itu terhijab dengan syahwat, maksudnya adalah apabila nak masuk ke dalam api neraka, dia ada satu lapisan yang kita tak nampak sekarang ni. Kat dunia ni kita tak nampak. And yang lapisan itu adalah syahwat. Ada syahwat itulah yang menyebabkan bila orang melakukannya, mengikutinya, maka dia masuk ke dalam neraka. Macam tu jugalah dengan syurga. Syurga ni, nak masuk ke dalam syurga, kena masuk melalui tirai al-makarih, benda-benda yang kita tak suka. Tak suka maksudnya nafsu, kebiasaannya tak suka. Sebab nafsu sifat dia amarah bisu, disuruh kita buat benda buruk. Jadi dia tak suka kita buat benda baik, kan? Jadi itu yang dipanggil al-makarih, kan? Benda-benda yang tak disukai. Jadi dia boring lah, dia tak suka lah. Jadi syurga itu memang al-makarih, benda-benda yang tak suka itulah yang menyebabkan kita dapat masuk ke dalam syurga. Kita nak kena bangun qiyamulan, kita nak sedekah, keluarkan duit daripada poket kita, duit yang kita sayang. Kita kena mengorbankan jiwa dan perasaan, hati kita dan sebagainya. Mengorbankan fizikal, mengorbankan masa, mengorbankan tenaga dan sebagainya. Semua tu benda tak disukai oleh nafsu. Tapi itulah dia cara untuk masuk ke dalam syurga. Syurga dihijab tu dengan benda-benda macam tu. Kita tak terus nampak cantiknya syurga. Kita tak terus nampak indahnya syurga. Tapi ditutup dia dengan perkara-perkara yang tak disukai itu. Jadi kalau kita buat benda-benda yang tak disukai itu, nanti kita akan dapatlah masuk ke dalam syurga. Allahumma amin. Macam tu jugalah sebaliknya api neraka, kan? Dengan perkara-perkara yang bentuknya disukai oleh nafsu. So nafsu kita seronok benda-benda macam tu, kita tak nampak neraka dekat depan kita. Itu pasal kita masih lagi layan hawa nafsu kita. Jadi nafsu itulah yang sebenarnya hijab antara kita dengan api neraka. Bila melakukannya, maka masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala selamatkan kita dan ampunkan dosa-dosa kita yang mengikuti hawa nafsu kita. Hadis yang terakhir insya-Allah untuk pagi ni. Hadis yang terakhir ni panjang . Saya ada ceramah pukul 8.30. Jadi tak sempat kot. Jadi kalau ni memang kita akan lajak 10 minit. Jadi 8.40. Jadi hadis hari ni 2 hadis je lah insya-Allah . Pagi ni kita baca 2 hadis insya-Allah. Penganjur pun dah tunggu dah dekat tepi kereta. Jadi cukup setakat tu insya-Allah. Untuk 2 hadis ni saja pagi ni. Pendek saja tetapi 2 hadis ni sangat berkesan insya-Allah untuk kita. Lagi-lagi hadis yang pertama tadi tentang kalau supaya kita betul-betul memikirkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang terbaik sebenarnya. Apa pun yang berlaku sebelum daripada ni, yang kita sedih, yang kita rasa marah, yang kita rasa kecewa dan sebagainya, semua tu ada kebaikan untuk kita yang Allah Taala dah prepare untuk kita. Kan? Jadi waktu tu kita tak adalah jadi orang yang terlalu sampai jadi depression dan sebagainya. Mudah-mudahan begitulah. Kan? Kita jadi ingat semua takdir Allah Ta'ala itulah yang terbaik untuk aku, sebab Allah Ta'ala Hakim, Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Kan? Sedangkan Nabi-Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW diuji dengan pelbagai ujian, semuanya ada hikmah
dan ada benda yang besar yang Allah Ta'ala nak kurniakan. Jadi Alhamdulillah selesai 2 hadis untuk pagi ni. InsyaAllah minggu depan masuk bulan Sya'ban. Kita sebut hari tu tadi, kita sebut di awal tadi, bulan Sya'ban adalah bulan selawat pada Nabi SAW. Jadi banyakkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mula bulan Sya'ban tu kita jadikan bulan yang betul-betul menambah cinta pada Nabi SAW. Ni bulan Rejab, banyakkan istighfar. Ada baki lagi beberapa hari dalam bulan Rejab. Teruskan banyak istighfar pada Allah, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan Ramadan datang dalam keadaan suci hati kita dan bertambah cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'anil kutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima. وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga dipermudahkan Iyakum. lisannya digunakan untuk dakwah, untuk memanggil orang kepada Allah dan Rasulnya, insyaAllah. Barakallahu fikum. Dan terima kasih semua untuk kehadirannya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Iyakum. Terima kasih Ustaz.